Sahabat, baru-baru ni kita dapat news tubuhkan sebuah JLC untuk Nadir Bumi, REE. Kalau kawan-kawan ingat video Pak Yai yang sebelum ni berkenaan Nadir Bumi, Pak Yai ada sebutkan ada keperluan untuk menubuhkan sebuah JLC yang ala-ala Petronas lah, untuk uruskan perlombongan, pemprosesan dan pengeksportan Nadir Bumi dari Malaysia. Seperti tuan-tuan tahu, menurut kajian Department of Geoscience Malaysia, di Malaysia ada lebih kurang 16.1 juta tan metrik sumber Nadir Bumi dalam 10 negeri. Buat masa ni 10 negeri tuan-tuan, yang dinilaikan lah pada harga sekarang bernilai RM809 bilion ringgit. Besar tu, nak bayangkan susah. 809 bilion ringgit. Masukkan betul-betul dalam kepala kita tu. Malaysia kaya. Lepas ni Malaysia kaya. Tapi kita tunggu dulu, tengok dulu apa yang akan berlaku. Jadi oleh kerana saya nampak yang YB Nik Nazmi akan bawa masuk Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, apa semua untuk buat perbincangan ni lah, untuk menemukan JLC ni. Dan mungkin dia akan melibatkan juga negeri-negeri, sebab seperti yang kita tahu, sumber mineral termasuklah Nadir Bumi ni adalah kepunyaan negeri masing-masing. Jadi apa yang kerajaan pusat akan dapat? Ya, kerajaan pusat akan dapat cukai lah. Itu pun kalau dia tak bagi tax free, dia bagi cukai exemption 25 tahun lah, 35 tahun lah. Bila Malaysia nak dapat cukai? Tak dapat lah. Okey, tak apa, jangan, itulah yang cerita. Tapi yang penting sekarang ni ialah, yang penting sekarang adalah perbincangan akan dibuat tentang penubuhan JLC. Maknanya sama ada dia akan menguruskan end to end, the whole cycle, ataupun downstream saja atau upstream saja, atau macam mana, itu terpulang kepada perbincangan yang akan berlaku. Tapi payah nak ucap syabas kepada Menteri Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Panjang. Syabas dan good luck. Sebab apa Pak Yai kata good luck? Sebab di dunia ni, globally, hanya ada 2 je producer yang betul-betul buat rare earth ni, proses rare earth ni. Di China ada beberapa syarikat yang mana sekarang ni Pak Yai faham dah digabungkan, tinggal 1 syarikat je, mungkin 1 atau 2 syarikat je. Dan Lynas, so Lynas memang dah ada kat Gebeng, Kuantan. Lynas ni Australia, syarikat Australia, dia memang ada melombong rare earth di Mount Weld di Australia, dan dia ekspor okside daripada sana ke Malaysia dan untuk diproses di Malaysia. Okey, untuk panduan kita lah, Lynas kat Gebeng tu agak-agak berapa nilai pelaburan di Gebeng tu? Ialah RM3 bilion pada tahun 2013. Dan akhir tahun 2021, pelaburan tu dah bertambah menjadi 4.8 bilion ringgit. So bayangkan kalau satu negeri nak buat satu syarikat, ada 10 negeri, ada 10 syarikat, maknanya satu bernilai 3 bilion lah. 3 kali 10, 30 bilion. Mana nak cari tuan-tuan? Dan bukan semua negeri ni kaya. Ada negeri yang kaya lah, macam Selangor, Pulau Pinang. Oleh kerana itulah Pak Yai kata good luck kepada Menteri Nik Nazmi, sebab nombor 1 pelaburan yang tinggi, nombor 2 bukan setakat pelaburan tuan-tuan, Amerika, USA yang begitu kaya tu kan, dia kata kaya lah sebab dia banyak company yang bilion-bilion dolar kan, yang begitu kaya pun tak ada satu pun syarikat yang proses Nadir Bumi di US. Dan tahulah US ni memang dia nak gila-gila terhadap high tech kan, misal peluru berpandu, kereta elektrik, bahkan even truck elektrik, semua nak elektrik kan. So solar, so dia perlukan Nadir Bumi. Dia tak ada satu kilang pun. So oleh kerana tu dia dah buat perjanjian
ingat ni, tahun 2020 buat perjanjian dengan Linus Australia dan US Department of Defence. Okey, kira macam Kementerian Pertahanan Malaysia lah. Di US dia panggil Department of Defence, melabur USD 385 juta. USD 385 juta dia bagi sebagai geran kepada joint venture Linus dan US ni untuk tubuhkan kilang tersebut di Texas. Dan perjanjian 2020 bila akan siap? 2026. 6 tahun kawan-kawan, 6 tahun nak siap dengan planningnya, dengan commissioningnya, dengan nak cari construction dia, nak cari tool dia apa semua kan, mesin apa semua, 6 tahun. So kalau Malaysia start meeting 2024, 2026 katalah baru buat keputusan, 2030, 2031, 32 barulah siap kilang tu. So tu point yang pertama. Point yang kedua, kalau dia pilih mana satu, China atau Linus dah sibuk dah dengan US punya kilang. So dia tak mungkin dia nak joint venture dengan Malaysia. Dan yang terdengar, latest Pak Ajar dengar ialah Linus kilang di Gebeng tu dah buka satu line untuk proses nadir bumi Malaysia. Kenapa kena buka line baru? Kerana mineral biji nadir bumi yang di Malaysia ni berbeza jauh dengan yang terdapat di Port Well. Yang ketiga, poin lain ialah Laos. Laos pun dah buat keputusan tak ekspor nadir bumi, macam Malaysia juga tak ekspor nadir bumi, kerana dia nak paksa syarikat negara China untuk buat pelaburan di Laos, proseskan. Sebab bila proses tu adalah GDP, peningkatan GDP, rakyat dapat kerja, dapat transfer teknologi dan lain-lain. So antara Laos dengan Malaysia, mana China akan pilih? Laos tentunya tenaga murah, pekerja murah kan, bandingkan Malaysia. Kita ni dah kira mahalan juga. So itu lagi satu challenge yang saya nampak pada Malaysia untuk menubuhkan kilang REE ni. Dan untuk makluman lah, China 87% pengeluaran REE yang sudah boleh diguna pakai ya, dan Linus 11%. Lain-lain adalah seperti India, Europe lebih kurang 2%. So tak ada pilihan, China atau Linus, yang mana satu. Satu lagi cabaran yang Pak Yan rasa yang akan dihadapi untuk dalam menubuhkan GLC ni ialah tentangan daripada dalam negeri. Kerana apa? Dua faktor ya. Faktor pertama ialah banyak negeri yang terlibat ini sekarang ni terletak di bawah kerajaan pembangkang. Dan kita nampak sekarang ini pun dalam bentuk kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat tidak lancar. Banyak macam kekasaran berlaku, tak smooth. So kita nampak yang kerajaan negeri tak boleh bekerjasama dengan kerajaan pusat. Oleh kerana kerajaan negeri akan bersuara, banyak negeri-negeri di bawah pembangkang yang ada sumber nadir bumi yang tinggi. Dan cabaran yang kedua yang nampak ialah legasi Petronas itu sendiri. Apa yang kita nampak ialah apa yang rakyat nampak, yang Pak Yan nampak daripada masa Pak Yan buat punya video, dia lebih kurang 430 komen, dan rata-rata komen tu mengatakan bahawa tak setuju buat GLC. Kenapa tak setuju? Kerana kita ambil contohnya Petronas ya, pengagihan profit pergi kepada MOF, Kementerian Kewangan dulu, dan Kementerian Kewangan akan mengagihkan kepada negeri-negeri dalam bentuk wang ihsan. Dan rata-rata netizen merasakan bahawa nak dapat wang ihsan tu amat susah sekali, ambil masa yang lama, lepas tu tuntut masa yang panjang. Jadi macam ada friction antara state dengan federal, dengan MOF. So oleh kerana legacy ini, oleh kerana pengalaman yang sudah ada ini, maka nampak rata-rata netizen yang beri komen dalam video tu tolak pembentukan GLC.
Mereka lebih suka kalau tiap-tiap state buat dia punya own syarikat dan uruskan perlombongan. Okey, mungkin perlombongan itu terpaksa diserahkan kepada foreigners untuk buat melombong, untuk memproses, dan kemudian kerajaan negeri dapat untung dia. Itu saja yang mereka hendaklah. So oleh kerana itulah yang nampaklah sangat cabaran yang ada pada penubuhan JLC untuk Nadia Bumi ni. Payah doakan supaya semuanya berjalan lancar. Sebab yang kita kena fikirkan ialah rakyat. Yang penting ialah rakyat. Petronas, kita ambil Petronas ya. Okey, kerajaan pusat dapat. Okey, tapi kita tak nampak. Kalau Malaysia selama ni, dulu kita ada BJ Timah dan Kedah, yang mana banyaknya telah dicedok oleh British. Tapi lepas local leaders masuk, pemimpin dalam negara, apa yang berlaku? Kemudian kita ada sawit, kita ada electronics, kita ada kilang-kilang, kita ada getah, dan masih kita ada biji timah masa tu kan. Tapi kita ada banyak pencakar bumi, tapi rakyat B40 macam titah dulu yang Mahmudia Tuanku Sultan Perak kan. Banyak pencakar langit tapi ramai lagi masih yang miskin tegar, yang masih B40 ke bawah. Kenapa tak sampai kepada mereka ini? Jadi itulah yang kita harapkan. Contohnya ambil Petronas, kita nampak lembaga pengarah, sepatutnya mereka ni buat kerja kerana negara lah, negara dan bangsa lah. Tapi mereka punya tu sangat lumayan kan. Semua orang berebut nak jadi lembaga pengarah Petronas. Pihak pengurusan Petronas pun kenapa tak boleh ditanamkan semangat buat untuk negara lah, macam sosialis sikit lah kan. Walaupun kita takutlah nanti diorang lagi pada Dubai lah, kepada semua, tapi kena ingat, siapa yang bagi training kepada mereka, siapa yang bagi latihan, berapa juta yang Petronas keluarkan untuk latihan mereka. Kadang-kadang bagi buat master, buat PhD apa semua kan. So tak bolehlah nak tutup gaji yang terlalu mahal, macam betul-betul expatriate punya gaji kan. Dia kan elite lah, elite sangat-sangat lah. So sepatutnya some of diorang punya pendapatan tu goes to poor people lah kan. Kita kan ada that kind of concept jugalah. Sebab yang mereka dapat kerja pun adalah hasil bumi Malaysia, kerajaan Malaysia kan. Jadi kenapa rakyat rata-rata tak dapat merasa? Itu yang banyak saya rasa orang persoalkan dan Pak Yah juga persoalkan. Jadi kita harap kerajaan yang ada akan meneliti cara mengagihkan pendapatan daripada RI ni kan, supaya ia benar-benar sampai kepada golongan bawah, supaya golongan bawah ni betul terbela, supaya kita boleh jadi negara macam Brunei contohnya. Kita jadi negara macam yang mana semuanya dibayar ditanggung oleh kerajaan. Jikalau kita boleh turunkan kos pengurusan negara, then baru banyak yang boleh turunkan kepada rakyat. Itu yang Pak Yah harapkan. Sebab kita dah banyak sangat, Allah bagi macam-macam sumber sebelum ni, tapi kita masih nombor berapa dalam ASEAN pun kita masih nombor berapa. Kita kalah pada Singapura, kalah pada Indonesia, kalah pada Vietnam kan. Belum lagi consider di Asia, belum consider global. Jadi itulah yang Pak Yah nak ingatkan kepada pemimpin dan juga rakyat. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, kalau nak tahu berita Nadia Bumi lebih lanjut, jangan lupa subscribe kepada channel Atuk Cyber ini ya. Subscribe dan tekan butang bell tu, yang bell tu, supaya bila saya keluarkan video baru, YouTube akan hantar notification kepada tuan. Dia akan ting keluar video saya. Okey, jadi tuan bertekan aja untuk tengok.